Nak pesan ni. Jangan main-main dengan bahan kimia dah. Hai, so hari ni kita akan sambung lagi siri Oshit kita, iaitu jangan main-main dengan bahan kimia. Biasa tak waktu kita duk masak, kalau kita nak masak kita kena potong bawang kan. Time duk potong bawang tu mulalah mata, hidung semua berayak sampai menangis-nangis kan. Sebab apa dia jadi macam tu kalau potong bawang? Potong sayur lain tak ada lah pula jadi macam tu kan. Sebab bawang ni dia ada sulfur dan juga asid amino. Kedua-dua bahan ni bila ada dia dekat setiap lapisan bawang tu, dia akan menghasilkan asid sulfonik yang bersifat volatile ataupun meruap. Jadi bila dia meruap daripada setiap lapisan bawang tu, dia akan masuklah dalam mata kita yang akan menyebabkan mata tu berayak. Bila kita sebut asid sulfonik ni, asid tak bahaya ke? Seramnya dengar asid tu. Macam saya sebut tadi, asid sulfonik kita rasa macam bahaya sebab perkataan asid tu, tapi sebenarnya semua benda yang kita duk guna hari-hari dalam kehidupan seharian kita ada banyak je bahan kimia. Macam contoh asid lain, even dalam skincare pun ada hydrochloric acid tu. Dalam bawang ada asid sulfonik. Jadi semua bahan kimia yang kita duk pakai ni ada yang bahaya, ada yang tak. Cara paling mudah kita nak tahulah macam mana bahayanya bahan kimia tu ialah kita tengok kesan dia lah. Kalau bila kita pakai bahan kimia tu tiba-tiba kita ada cedera, macam tu kena tangan dia melecok ke, rasa panas, rasa merengsa lah kita panggil scientific termnya, ataupun kena mata kita rasa pedih, ataupun bila kena dekat tumbuhan ke, bila kena dekat haiwan semua tu dia akan ada luka, cedera. Itu contoh yang paling basic lah untuk kita tengok, untuk kita tahu macam mana bahaya atau tak bahan kimia tu. Tapi walaupun beribu-ribu jenis bahan kimia yang kita manusia ni duk hasilkan dan guna dalam kehidupan seharian kita still duk pakai juga. Sebab apa? Sebab kita tahu bahan kimia tu dia punya manfaatnya melebihi kemudaratan yang akan dia bawa. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada bahan kimia ni dia lebih memudaratkan ataupun lebih memberi manfaat? Jadi dalam siri hari ni lah kita nak belajar kenal bahan kimia tu sama ada bahaya ataupun tidak dengan cara kita tengok surat beranak chemical tu. Surat beranak? Jangan tak tahu, bahan kimia pun dia ada surat beranak dia sendiri. Tapi proper termnya ialah Safety Data Sheet lah, SDS, iaitu helaian data keselamatan bahan kimia. SDS ni, Safety Data Sheet ni, setiap pengeluar ataupun pengilang bahan kimia yang menghasilkan bahan kimia tu wajib sertakan SDS ni dengan setiap bahan kimia yang dia keluarkan dan dia jual lah kepada pengguna. Tapi SDS ni apa dia pula? Sinilah kita sebut tak kenal maka tak cinta, dah kenal tertawan pula. Apa dia pula? Konten ataupun kandungan dalam SDS ni dia ada macam-macam jenis lah. Macam contoh yang kita nak fokus sekarang ni, kita nak tengok maklumat toksikologi, iaitu macam mana bahan toksik dalam bahan kimia tersebut bertindak balas dengan tubuh badan manusia. Mai nak tunjuk sikit rupa SDS ni macam mana. Jadi untuk video ni kita akan pakai contoh Clorox lah yang kita duk pakai hari-hari kat rumah tu kan. Kita nak tahulah Clorox ni, kita tahu Clorox ni bleach ataupun peluntur. Tapi semua Clorox, semua peluntur yang kita duk pakai itu sama ke konten atau kandungan kat dalam dia tu? Jadi kita buka SDS dia, boleh Google je, search je Clorox SDS, terus dia akan keluar PDF. Jadi macam contoh yang kita boleh tengok sekarang, dia ada 10 muka surat PDF ni. Kita akan fokus dekat section number sebelah, iaitu dekat muka surat 7, iaitu maklumat toksikologi dia. Kita refer balik dekat Clorox punya SDS tadi kan. Kita tahu ada banyak jenis Clorox. Clorox pun ada model-model dia juga, jenis-jenis dia. Jadi kita kena cari SDS yang sebiji macam model botol yang kita nak tengok tu daripada website rasmi pengilang lah. Macam yang kita tengok dekat section sebelah toksikologi ni, salah satu route of entry ataupun cara dia masuk dalam badan kita ialah melalui injection. Injection ni kita panggil bahasa Melayu dia kita termakan atau terminum lah. Jadi kalau let's say dalam worst case scenario kita termakan ataupun terminum, apa akan jadi kalau kita termakan terminum Clorox ni? Kita akan rasa macam sensation yang terbakar lah dekat saluran pernafasan kita, dan juga kita akan ada simptom-simptom macam loya, muntah dan juga cirit-birit. Semua maklumat ni ada tulis dekat SDS Clorox ni. Selain injection ataupun kita termakan atau terminum Clorox ni, ada lagi beberapa cara lain yang bahan kimia ni boleh masuk dalam badan kita, iaitu melalui inhalation ataupun pernafasan, injection yang kita belajar tadi, dan juga kita ada
skin eye contact, iaitu sentuhan melalui kulit atau mata. Kita dah tahu bahan kimia sangat bahaya kalau kita pakai, walaupun kita pakai klorok yang hari-hari ada kat rumah tu, apatah lagi kalau dekat tempat kerja kita. Yang ada bermacam-macam lagi bahan kimia lain. Bila lagi banyak bahan kimia, lagi banyak lagi hazard dia. Jadi kita punya langkah berjaga-jaga, precautionary steps, kita kena lagi kemas orang cakap Sebab antara route of entry untuk chemical ni yang paling common lah, yang paling biasa jadi dekat kita adalah melalui inhalation, pernafasan, ataupun melalui skin eye contact, iaitu sentuhan mata dan juga dengan kulit. Dalam beratus-ratus ribu bahan kimia yang ada, lagi-lagi kalau tempat kerja kita tu ada pakai banyak bahan kimia, macam mana kita nak tahu bahaya ke tak? Kenalah, kalau kita pergi cari SDS dia. Kalau tak jumpa juga, kita tanyalah penyelia ataupun bos kita, kat mana SDS tu waktu dia beli bahan kimia tu. Kalau dia sendiri pun tak tahu, majikan sendiri pun tak tahu kat mana SDS tu, apalagi kita pun hello pejabat buruh. Sebab apa? Sebab ini adalah hak hampa sebagai pekerja untuk tahu, untuk kenal apa risiko bahaya yang hampa terdedah dekat tempat kerja. Sebab apa ini termaktub dalam hak hampa sebagai pekerja? Sebab ada certain jenis bahan kimia ni yang berbahaya, iaitu dia boleh sebabkan kanser. Jangan terkejut, sebab dalam kategori-kategori bahan kimia yang ada tersenarai dalam mengikut SDS bahan kimia tu, ada beberapa jenis bahan kimia yang termaktub dalam bahan kimia kumpulan 1 menurut IARC, iaitu International Agency of Research for Cancer. Sebab tu kita kena aware dengan apa bahaya bahan kimia yang kita terdedah dekat tempat kerja tu. Tapi kumpulan 1 karsinogen menurut IARC ni belakang apa? Kalau IARC tu dah sebut bahan kimia tu tergolong dalam kumpulan 1, jadi maksudnya bahan kimia tu ada potensi untuk menyebabkan, mendatangkan kanser ataupun tumor kepada manusia. Sebab tu kita kena hati-hati, kita kena kenal bahan kimia yang kita duk pakai hari kat tempat kerja tu. Kita balik dekat SDS tadi, tapi sekarang kita nak tengok dekat section 8, iaitu exposure control / personal protection. Exposure control ni apa? Dia akan cerita tentang exposure guideline atau kita panggil garis panduan pendedahan. Kat sini kita akan tahu banyak mana, setakat mana pendedahan yang dibenarkan untuk pekerja dekat tempat kerja tu didedahkan lah, iaitu term dia PEL, Permissible Exposure Limit. Kita tahulah contoh, kalau untuk bahan kimia A ni paling banyak kita boleh terdedah kat amount sekian-sekian saja. Kalau bahan kimia B, amount sekian-sekian saja. Penting kita nak tahu ni, sebab kot lah macam kita cakap tadi, bahan kimia tu nonokarsinogen, tapi kita terdedah melebihi paras yang dibenarkan. Layalah kalau macam tu. Dalam section ni juga kita akan tahu kenai personal protection ataupun cara-cara kita nak melindungi diri kita sendirilah bila kita handle bahan kimia ni. Salah satunya ialah dengan cara kita pakai PPE, iaitu Personal Protective Equipment ataupun kita panggil alat perlindungan diri. Contoh, kalau kita nak pakai Clorox ni lah kan, sebab kita duk tengok SDS Clorox kan. Kalau ikut SDS Clorox tu, dia recommend, dia suggest kita pakai glove neoprena ataupun glove getah lah kita panggil, latex glove. Glove biasa yang kita senang nak jumpa kat kedai tu, dia dah recommend macam tu. Sebab apa? Sebab dalam kita refer balik toksikologi tadi, dia cakap ada kemungkinan untuk menyebabkan kerengsaan kepada kulit. Sebab tu dia kata kita kalau nak pakai kat rumah, kita kena pakai PPE glove tu. Semua dah ada dalam SDS ni. Kalau SDS dah sebut kena pakai glove sekian-sekian, glove getah neoprena, jangan duk gatai pergi pakai glove kain pula. Lagi naya kalau tak pakai glove langsung, kita doa saja ala Clorox je pun hari duk pakai, tak ada apa. Jangan. Punya duk cerita pumpang-pumpang pasal SDS ni, tapi apa kaitan dengan contoh yang saya bagi awal-awal tadi, bawang tu kan? Sebab apa cerita bawang? Sebab bawang ni ada asid sulfanik. Asid sulfanik ni, let's say kalau bawang tu ada SDS lah kan, memang tak lah nak ada kan, dia bawang, bukan bahan kimia yang manusia produce. Ni kita nak kaitkan lah, bawang ada asid sulfanik. Kalau dalam SDS, asid sulfanik ni, SDS tu akan cerita asid sulfanik ni punya property, cara pelindungan diri, route of entry dia. Jadi kita faham dan kita kenal macam mana bahan kimia kan bertindak balas dengan tubuh badan kita kalau kita terdedah dengan bahan kimia tersebut. Dan kita akan tahulah lebih aware, lebih cakna tentang cara-cara kita nak lindungi diri kita. Jadi semua
Kita kena tengok dan kenal SDS ni. Lagi-lagi pula pihak kerajaan kita dah wajibkan setiap pengeluar atau penghilang bahan kimia yang buat bahan kimia ni untuk buat SDS ni dalam dua bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Lagi satu, kalau dah majikan bagi PPE tu untuk lindungi dia yang hampa dekat tempat kerja, pakai, jangan tak pakai. Jadi itu saja yang saya nak share untuk hari ini. Jangan lupa like, follow, share dan juga subscribe. Thank you for watching.